Bukit Magnet. Bukit Magnet kita akan pergi. Ada siapa-siapa yang biasanya jarang orang bawa pergi ke situ. Dia panggil tempat tu Baydawi. Mesti kat situ kan. Masa belah pergi ni bas ni jadi berat, nak berjalan tak boleh juga. Macam ditolak oleh magnet. Belah balik, masa perjalanan balik, bas akan berjalan tanpa menggunakan enjin 140 km sejam, berjalan tanpa enjin. Kan? Sungguh kita rasa ya Allah. Padahal tanahnya rata elok. Ditolak, seolah-olah ditolak daripada belakang. Dia tak ada sejarah apa, cuma kejadian yang begitu menakjubkanlah kan. Kalau kita letak, kalau kata magnet, biasa kita melibatkan bahan yang daripada besi dan sebagainya. Tapi kita letak botol air gitu, dia berjalan. Bas ni dia berhenti di satu tempat, dia free gear dalam keadaan bukit. Bas tu berjalan naik bukit ke belakang mundur. Yang tu tempat yang kita akan pergi ziarah nanti. Selain daripada tempat yang begitu menakjubkan, kita akan pergi juga di tempat cetakan Al-Quran di Madinah. Yang tu cetak Quran ni biasa kalau travel biasa ni ada yang sempat pergi, ada yang tak sempat. Kita akan pergi, dan bagi lelaki boleh masuk tengok tempat cetak Al-Quran yang terbesar di dunia. Dia boleh keluarkan 9 juta cetakan setiap tahun, setahun. Jadi bagi lelaki beruntung kerana masuk saja dia akan bagi kepada kita Al-Quran sebiji mengikut umur kita. Kalau yang tua-tua ni dia bagi Quran besar. Kalau muda-muda dia bagi Quran yang kecil sikit. Yang sederhana macam saya, kerana dia bagi terjemahan. Gitu. Terjemahannya bahasa Melayu lah tu. Dia cetak dalam 59 bahasa. Tempat tu kita nak pergi nanti insya-Allah. Tapi yang tu setelah kita solat 2 rakaat Quba baru kita pergi. Yang tu. Setiap hari kita susun gitulah. Sepanjang kita duduk ada di Madinah, biasanya saya sempat susun 3 kali lah. 1 kali tu yang disediakan oleh syarikat lah. 2 kali lagi pilihan lah, siapa-siapa nak pergi boleh lah. Gitu. 5 biasa 5 hari lah kat Madinah. 4 malam biasanya dekat Madinah. Yang tu berkenaan dengan perjalanan insya-Allah perjalanan kita di Mekah dan Madinah nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, azanillah wa iyyakum, saya akan masuk sikit hari ini tentang rukun-rukun umrah. Saya nak masuk terus direct. Rukun-rukun umrah. Rukun umrah yang pertama ialah niat. Dia ada 5 rukun sahaja. Rukun yang pertama niat, berniat. Niatnya kita dah tahu dah, niat ni kalau dalam Islam ni sebenarnya kalau kita sebut usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala, yang tu bukan niat, yang tu lafaz, ya kan? Sehingga dibincangkan lafaz tu tak pernah Rasulullah ajak pun, cuma tok guru dulu ajak supaya kita mahir masa nak mengangkat takbir tu kita boleh berniat. Jadi niatnya asasnya ialah berada di dalam hati kita. Niat berada dalam hati. Mahalluhu niyah, mahalluhu al-qalb. Niat adalah berada dalam hati. Ingatan kita sepintas lalu adalah merupakan niat. Jadi kalau nak niat ni, kaedah niat untuk niat umrah ni, sahaja aku buat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Yang tu niat ihram. Tu niatnya. Saya tak ajak dalam bahasa Arab pun tak puas, sebab dalam bahasa Arab ni merupakan lafaz yang kita nak. Kita sebut dalam hati, aku nak buat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang tu merupakan niat. Baik. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua Rukun yang kedua ialah tawaf. Rukun yang kedua ialah tawaf. Niat nanti kita bincang selepas itu kita akan masuk
wajib umrah ni niat dekat mana. Kemudian rukun yang kedua ialah tawaf. Tawaf ni satu perkara yang sangat berat sebenarnya bagi yang nak menjalankan dia tu, kerana tawaf merupakan seolah-olah kita berada dalam solat. Masa tawaf ni ada syarat-syarat dia. Nah, tawaf syarat-syarat yang paling utama ialah mesti ada wudu. Wajib ada wudu. Nah, itu syarat yang pertama. Wajib ada wudu. Yang kedua, syarat yang kedua, wajib menutup aurat seperti mana dalam solat. Terutamanya bagi orang perempuan lah. Saya selalu ingatkan masa sampai dekat lobi hotel sebelum kita bergerak tu, saya ingatkan, puan-puan sila pastikan sebelum turun tu tengok dalam bilik ayam, tengok rambut tak keluar, pakai stokin, kalau nak angkat tangan ni pakai stokin tangan ni kan, apa namanya ni, handsop, tutup ni kan, supaya masa kita angkat melambai ni ataupun kita berjalan dan sebagainya tak nampak ini adalah aurat. Kalau terbuka aurat merupakan perkara yang membatalkan tawaf. Kita bayar 6,000 lebih, tiba-tiba stokin tak pakai, jadi tawaf tidak sah, umrah kita keseluruhannya tidak sah. Gitu kaedah. Jadi yang pertama tadi saya sebut kena ada wudu. Kena ada wudu. Mesti kena ada wudu, seperti mana dalam solat. Saya teringat ada seorang jemaah saya masa pusingan yang ke-7. Pusingan, dia 7 pusingan. Tawaf ni 7 kali kita tawaf pusing Kaabah tu, kan? Masa 7 kali ke-7 dia keluar angin. Angin keluar. Tapi tak maklum kat saya, kata dia batal wudu. Dia terus juga ikut sampai habis. Lepas tu dia pergi ke rukun seterusnya ialah sa'i. Rukun yang ketiga sa'i. Bila pergi rukun ketiga ni tak boleh buat kecuali tawaf selesai. Apabila dia ustaz, dia sebut nama dia apa nama orang tua juga, umurnya lebih 70 lebih 80 gitu. Ni rasa macam tak sedap hati lah ustaz. Lepas makan lagi nak jumpa ustaz. Saya terus pergi ke bilik dia. Saya takut dah sesuatu benda yang tak ni. Rupa-rupanya tawafnya tidak sah. Tak cukup satu pusingan, dia dah sa'i. Lepas sa'i, dia cukup pula gunting siap. Balik pakai baju biasa dah. Ya. Jadi menyebabkan perkara haram yang waktu dia buat umrah ni, perkara haram dia buat. Antara perkara haram yang dia buat ialah pakai pakaian biasa, bercukur. Ini perkara yang tak boleh, diharamkan buat waktu kita berihram. Nanti saya masuk. Jadi apabila dia buat benda tu, kaedahnya ialah kena sembelih seekor kambing. Lepas masa nak sembelih, saya suruh dia tukar baju biasa, pakai pakaian ihram balik, baru pergi tawaf satu pusingan saja lagi. Tawaf, lepas tu sa'i. Apa tak larat dah ustaz? Macam mana ustaz? Saya ambil kerusi roda, suruh orang tolak, dia bayar 50 riyal. Orang tu tolak 7 pusingan untuk sa'i. Lepas sa'i dia bergunting. Habis bergunting, saya terus pergi ke tempat sembelih kambing, kita sembelih. Itu kaedahnya. Sebab dalam umrah ni kita berniat ihram, aku mengharamkan diri aku dengan 13 perkara yang tak boleh buat. Sebelum tu aku boleh buat. Seperti mana kita puasa lah juga kan. Kita puasa, kita niat sahaja aku berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Asal-asal makan boleh, minum boleh. Tapi bila berpuasa, kita menahan diri tak makan. Macam tu juga dalam ihram. Kita menahan diri daripada perkara yang tak boleh kita buat dalam 13 perkara. Jadi insya-Allah sekali kita masuk sikit perkara yang diharamkan dalam ketika puasa, ketika ihram. Tawaf ni syarat yang ketiga tadi dah masuk 2. Pertama berwuduk, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci daripada
haid, nifas dan juga hadas besar lah. Nah, yang ni suci, kita pastikan dia tidak ada daripada orang yang perempuan yang haid. Macam mana nak buat ustaz, saya haid ni macam mana? Tak boleh nak tawaf. Nanti kita akan masuk bab untuk orang perempuan macam mana nak niat masuk dalam keadaan kita bimbang, period kita tu dah nak sampai dah ni 2 hari lagi, takut sekejap lagi dia terawal ke apa nak jadi, macam mana nak buat, itu kita akan sambung bab niat tu, nanti kita akan cerita. Baik, tawaf, syarat yang ketiga mesti suci daripada haid dan nifas. Yang seterusnya ialah berjalan itu dengan tujuan tawaf. Berjalan waktu tawaf tu niatnya dengan tujuan tawaf. Kena tulis. Yang keempat adalah berjalan dengan tujuan tawaf. Sebab apa? Tak boleh yang berlaku ni, pernah sekali jam hilang tau, jam jatuh je. Berjalan tu nak tawaf ni, tawaf. Mana jam aku, mana jam. Yang tu terjadinya dua tujuan. Tujuan pertama berjalan untuk tawaf, tujuan kedua sambil cari jam. Yang tu cari jam. Kalau bini hilang, mana jam ni, mana nak cari bini. Kan? Pada ketika tu, bila hilang sahaja, kita akan rasa ini nak cari isteri dan juga sambil tawaf. Yang tu menyebabkan pusingan tersebut terbakar. Itu dia syarat sahnya ialah berjalan dengan tujuan tawaf. Yang kelima ialah masa berjalan tu kirikan Kaabah. Kaabah berada di sebelah kiri kita. Dia nak berjalan tu maksudnya Kaabah berada di sebelah kiri kita. Sentiasa berada di sebelah kiri. Jadi yang ni kita kena jagalah. Cuma dalam perjalanan nanti saya akan tunjuk cara macam mana supaya perjalanan kita, kumpulan kita ni yang tidak berubah berjalannya kan. Nanti kita akan berjalan dalam bentuk kumpulan. Kita berjalan semua sekali, serentak. Masa serentak ni, saya biasanya susun suami isteri duduk sebelah. Suami duduk di luar, ada 5. Biasa kita buat 5 barisan. Suami ni semua suami juga. Isteri. Yang tengah adalah orang yang tidak kahwin lagi, perempuan. Jadi tiga line ni adalah perempuan. 2 line sebelah tepi yang cover semuanya adalah lelaki belakang. Saya susun gitu. Biasanya kita berjalan dalam bentuk kumpulan ni. Saya akan duduk lead kat depan, ada ustaz duduk kat tengah, ada seorang lagi ustaz duduk ada kat belakang. Ada last kali petugas sulper, kita panggil last man, yang kutip siapa-siapa yang hilang. Kita susun gitu. 6 orang petugas, kita akan bergerak sama-sama gitu. Ya, waktu tawaf. Baik, yang tu syarat sah tawaf kita, pastikan dia di sebelah kiri kita. Yang seterusnya ialah bermula daripada Hajarul Aswad. Mula daripada Hajarul Aswad dan berakhir juga di Hajarul Aswad. Ini antara syarat sah tawaf. Kita mula daripada Hajarul Aswad, penjuru Hajarul Aswad dan berakhir juga di Hajarul Aswad. Syarat yang terakhir ialah 7 pusingan dengan penuh yakin. 7 kali kita pusing tu dengan penuh yakin. Kalau taraddud ataupun kita ragu-ragu, yang ni 6 ke 7, ambil yang ke-6. Macam mana kita dalam solat, rakaat kita tengah solat ni, tengah sembahyang, yang ni ketiga ke empat. Pada ketika tu kita kena ambil keputusan ini adalah rakaat yang ketiga. Gitu. Kita akan ambil yang sedikit. Itu kaedah untuk tawaf. Mudah-mudahan kita start daripada Hajarul Aswad dulu kan. Niat tawaf. Niat tawaf dari segi hukumnya adalah sunat. Sunat. Sebab kita dah berniat di awal untuk berumrah, masa tawaf tak kena niat. Tapi nak niat boleh sunat. Kalau sa'i pun sama juga. Waktu sa'i, sahaja aku sa'i 7 pusingan, itu adalah sunat. Yang sebab waktu kita sembahyang, Allahu Akbar, rukuk kita niat tak? Rukuk kita tak niat dah. Sujud kita niat tak? Oh, tak niat dah.
Walaupun dia ada rukun, ni saja aku sujud kerana Allah Ta'ala, tak kena. Tak kena. Tapi dalam ihram, dalam umrah pun macam tu juga. Tidak perlu berniat ketika nak tawaf, ketika nak sa'i. Tapi kalau kita berniat, sahaja aku tawaf 7 pusingan, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala, yang tu boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak maklumkan, tawaf ni ada beberapa jenis tawaf. Tadi kita dah masuk rukun-rukun, syarat-syaratnya. Siap. Tawaf yang pertama namanya tawaf umrah. Tawaf umrah. Tawaf umrah yang kita dah bincang tadi ni, kan? Ataupun tawaf haji, tawaf haji. Tawaf yang kedua, yang ni tidak perlu niat. Tawaf haji, tawaf umrah ni, masa kita tawaf tu tak kena niat. Niat adalah sunat dari segi hukum. Tawaf sunat yang keduanya ialah tawaf sunat. Tawaf sunat wajib kita niat. Dia adalah merupakan rukun untuk tawaf tersebut. Kita buat tawaf sunat ni 7 pusingan. Macam mana tawaf umrah juga. Tapi kita pergi tawaf masa nak mula tu, sahaja aku tawaf sunat 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Tu niat tu adalah wajib. Tapi kalau tawaf umrah ataupun tawaf haji, niat adalah sunat. Yang ni niat adalah wajib. Tawaf yang kedua, yang ketiga ialah tawaf nazar. Tawaf nazar. Tawaf nazar juga merupakan niatnya adalah wajib. Niatnya adalah wajib. Nazar ni, anak aku ni kalau lah dia berjaya pindah daripada Pulau Aur mai ke sini, tawaf, nak buat tawaf nazar lah. Suami ke kata, kalau dia boleh pindah lah, alhamdulillah, nak tawaf nazar kan. Tengok sebelum terbangnya dapat surat pindah ke mai belah sini, tanah besar, tak duduk kat pulau. Maka nazar adalah wajib dia buat. Tawaf tersebut adalah tawaf nazar. Maka masa tawaf nazar, dia kena berniat, sahaja aku tawaf nazar 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Gitu. Tawaf yang terakhir ialah tawaf wada'. Tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal ni dan juga tawaf qudum. Selamat datang. Tawaf selamat tinggal, qudum adalah selamat datang. Dia ada dua. Tawaf selamat datang untuk orang yang buat haji. Orang yang pergi musim haji esok, siapa-siapa yang nak pergi haji, dia nak buat haji jenisnya haji ifrad ataupun haji qiran. Dia buat tawaf tu namanya tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Sebab masuk-masuk tu tak ada tawaf umrah. Kalau orang buat haji tamattu', ada 3 jenis haji, tamattu', ifrad dan qiran. Kalau dua ni, ifrad dan qiran ni, masuk dalam keadaan tawaf qudum. Tawaf wada' merupakan tawaf selamat tinggal yang wajib dibuat siapa-siapa yang keluar daripada kota Mekah. Tanpa tawaf wada' mesti sembelih seekor kambing. Wajib ke atasnya dam ataupun sembelih seekor kambing. Yang keluar daripada kota Mekah lebih daripada 2 marhalah, pergi ke Jeddah, wajib kena tawaf wada'. Baik, rukun yang seterusnya ialah rukun keempat, tahallul. Rukun keempat ialah tahallul. Tahallul ni maknanya bercukur ataupun bergunting. Rukun keempat ialah tahallul ataupun bergunting, bercukur. Gitu. Bercukur bergunting ni menandakan kita selesai, tamatlah